Assalamualaikum dan salam sejahtera. Buletin Didik 22 Mei bersama saya Tarishuddin Muhammad Nazri. Kerjasama antara negara ASEAN perlu dirancang dengan rapi agar bahasa Melayu kembali dijadikan lingua franca, tegas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Perancangan itu termasuk dalam aspek penyelidikan, penerbitan dan pemupukan bahasa Melayu. Ujar Perdana Menteri, bahasa Melayu memiliki keunikan dan kelebihan tersendiri khususnya dalam negara ASEAN dan diyakini boleh menjadi salah satu bahasa rasmi ASEAN. Arahan telah dikeluarkan bahawa iaitu semua urusan yang melibatkan luar negara termasuk surat menyurat mesti menggunakan bahasa Melayu. Setiap surat yang saya sendiri hantar kepada pemimpin-pemimpin dunia menggunakan bahasa Melayu dengan terjemahan bahasa Inggeris pada lampiran. Saya juga telah memulakan rundingan dua hala dengan menggunakan bahasa Melayu. Tidak ada cacatnya perundingan tersebut dengan penggunaan bahasa Melayu. Konferensi persidangan juga menggunakan bahasa Melayu. Sewaktu sidang khas ASEAN Amerika bersama dengan Presiden Amerika, saya juga menggunakan bahasa Melayu. Perdana Menteri berucap pada majlis perasmian Simposium Pengantarbangsaan Bahasa Melayu di Wisma Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Ibu Negara. Katanya, penyatuan sistem ejaan Rumi dan pengistilahan telah dicapai melalui forum kerjasama seperti Majlis Bahasa Brunei Darussalam Indonesia Malaysia (MABIM) dan Majlis Sastra Asia Tenggara (MASTERA). Justru bahasa Melayu perlu dimartabatkan dalam negara termasuk meminda Akta DBP 1959 bagi memberi kuasa kepada DBP untuk menjalankan penguatkuasaan terhadap kesalahan penggunaan bahasa berkenaan. Saya ingin menegaskan pentingnya semua sektor menggunakan bahasa Melayu dengan seluas-luasnya kerana ia merupakan bahasa urusan rasmi Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri dan pihak berkuasa awam. Perluasan penggunaannya hendaklah dilaksanakan di semua jabatan dan agensi kerajaan, syarikat berkaitan kerajaan ataupun GLC dan syarikat swasta. Jadikanlah peribahasa, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Sebagai pegangan kerana cara itu, barulah bahasa Melayu benar-benar boleh dijadikan alat perpaduan di negara ini. Tegasnya, rakyat Malaysia sepatutnya memiliki jati diri dan membuktikan mendaulatkan bahasa Melayu tidak mengekang kemajuan negara kerana banyak negara yang mencapai status negara maju dengan mendaulatkan bahasa sendiri. Sehubungan itu, beliau menyeru seluruh rakyat terutamanya penjawat awam memberikan komitmen untuk melaksanakan usaha memartabatkan bahasa Melayu. Simposium yang bermula hari ini hingga Selasa adalah kerjasama antara Pejabat Perdana Menteri dengan DBP serta Institut Alam dan Tamadun Melayu ADMA dan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Ia melibatkan 3 ucap tama, 15 sidang membabitkan pembentangan kertas kerja oleh 60 tokoh dari Malaysia, negara ASEAN dan antarabangsa serta 2 forum membabitkan 12 tokoh. 76% kementerian serta agensi kerajaan menggunakan bahasa Melayu sepenuhnya dalam urusan rasmi. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Datuk Seri Dr. Syafiq Abdullah berkata, dapatan itu berdasarkan kaji selidik dijalankan Jabatan Perkhidmatan Awam JPA. Hampir ke semua kementerian, agensi kerajaan menggunakan bahasa Melayu sepenuhnya dalam urusan rasmi kerajaan, kecuali agensi dan bahagian-bahagian yang terlibat secara langsung dalam hal ehwal antarabangsa. Ya. Sebagai contoh, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI). Dalam konteks nasional, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri telah menyatakan komitmen beliau untuk menggunakan bahasa Melayu secara rasmi untuk berucap dalam persidangan-persidangan antarabangsa, termasuklah di sidang kemuncak ASEAN dan sidang pertubuhan bangsa-bangsa bersatu yang akan berlangsung pada penghujung tahun ini.
Datuk Seri Muhammad Syafiq berkata demikian ketika menyampaikan pembentangan berhubung isu dan cabaran bahasa Melayu abad ke-21 pada Simposium Pengantarbangsaan Bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN dan antarabangsa di Ibu Negara siang tadi. Pembentang lain ialah pakar bahasa negara Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik Safiah Karim, Wakil Indonesia Profesor Datuk Harun Joko Prayitno dan Profesor Dr. Carl Alexander Adilar dari Australia. JPA tambah Datuk Seri Muhammad Syafiq mengalu-alukan komitmen dan hasrat Perdana Menteri untuk menjulang bahasa Melayu ke peringkat antarabangsa. Usaha berani Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob itu tepat pada masanya dengan usia kemerdekaan Malaysia yang sudah menjangkau 65 tahun. Pengukuhan kedudukan bahasa Melayu ini turut menyokong aspirasi keluarga Malaysia yang menjadi agenda induk kerajaan. Hampir tidak ada buku akademik, bahan pengajaran dan kamus rujukan dalam bahasa Melayu untuk dijadikan bahan pengajaran dan pembelajaran di Korea Selatan. Situasi ini antara faktor yang membantutkan perkembangan penyebaran bahasa Melayu di negara itu sekaligus menyekat usaha pengantarabangsaannya di peringkat global. Realiti itu didedahkan pensyarah kanan Akademi Bahasa Universiti Teknologi Malaysia UTM Dr. Kang Moon Sook pada Simposium Pengantarabahasaan Bahasa Melayu di Wisma Dewan Bahasa dan Pustaka Ibu Negara. Menurut Dr. Kang, perkara itu wajar diberi perhatian khususnya oleh kerajaan Malaysia termasuk memberi buku atau bahan pengajaran untuk digunakan di peringkat institusi pengajian tinggi antarabangsa. Tambahnya, ia mengambil contoh Indonesia yang menyusun kembali Kamus Korea Indonesia dan menerbitkannya semula pada tahun 2016. So, kamus yang terdiri daripada entry Melayu Korea amatlah diperlukan. Itu bukan sahaja untuk memudahkan pengajaran bahasa Melayu, tetapi untuk meluaskan ilmu dan perbendaharaan kata dalam bahasa Melayu. Jelas beliau lagi bahan pengajaran dalam bahasa Melayu perlu dipeluaskan kerana ia adalah antara perkara kritikal bagi memastikan pelajar asing menguasai bahasa Melayu secara menyeluruh. Tambahnya, kerajaan perlu memainkan peranan proaktif dalam mengembang dan mempromosikan bahasa Melayu sebagai bahasa antarabangsa. Ini adalah Kementerian Kesihatan KKM tidak menggalakkan kaedah rawatan alternatif seperti menggunakan serbuk kunyit atau daun semambu bagi merawat penyakit tangan, kaki dan mulut HFMD. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali berkata, sebaliknya orang ramai diminta berjumpa doktor sekiranya mempunyai simptom jangkitan. Tambah Datuk Dr. Nur Azmi turut dibimbangi gejala dehidrasi. Justru kanak-kanak yang terkena HFMD perlu dipastikan minum air secukupnya. Pada 17 Mei lalu, Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisha Abdullah melaporkan jumlah kes HFMD di negara ini meningkat pada kadar membimbangkan, iaitu sebanyak 15 kali ganda berbanding tempoh yang sama tahun lepas dengan 31,661 kes dilaporkan. Dalam masa kurang 30 minit, setiap seorang murid berjaya menyiapkan seni tembikar buatan tangan dengan penuh keceriaan. Diberi kebebasan berkarya, projek seramik di bawah program pendidikan khas integrasi PPKI, Sekolah Kebangsaan Datuk Wan Kemara di Changlun, Kedah membuka peluang kepada 26 anak-anak istimewa menyalahkan bakat seni dimiliki. Projek dengan kerjasama Sofia Ceramik yang memberi kursus pembuatan seni kraft tangan itu kepada guru PPKI mula dilaksanakan di sekolah sejak Mac lalu. Ia merupakan inisiatif kumpulan guru untuk memajukan diri dengan merangsang minat serta memberikan peluang sewajarnya kepada murid PPKI. Guru-guru PPKI ini menyuarakan hasrat untuk anak-anak didik daripada PPKI ini mengeluarkan produk yang hasil mereka sendiri. Jadi insya-Allah dengan idea daripada guru-guru PPKI ini saya bawa dan kita bincang secara mendalam, lahirlah
pembuatan seramik di Sekolah Kebangsaan Datuk Angmara ini. Diharapkan melalui projek itu dapat meningkatkan potensi murid istimewa secara keseluruhannya. Ia termasuk memberi bantuan tepat kepada murid berkenaan sejajar dengan masalah perkembangan lewat yang merangkumi aspek pertuturan, tingkah laku, deria dan kemahiran motor. Semua murid pendidik khas ni mempunyai pelbagai ketidakupayaan. Jadi kita akan cuba meningkatkan perkembangan motor halus, motor kasar dan fokus murid dengan mengikut tahap murid. Jadi macam contoh sekarang ni kita campur ada murid low function dan high function. Jadi murid low function ni kita akan bagi kebebasan kepada mereka untuk membuat hasil mengikut imajinasi mereka. Tetapi bagi murid high function, kita akan bagi arahan dan mereka lebih fokus dan mereka dapat menghasilkan sesuatu produk. Kumpulan 26 murid itu dibahagikan tugasan mengikut potensi diri masing-masing. Antara seni tembikar yang dihasilkan adalah bekas serbaguna, pasu, mangkuk dan yang terbaru, bekas berbentuk silinder. Projek ini selamat sebab dia tidak menggunakan mesin yang bahayalah kan, sebab yang kami pakai ni hanya menggunakan bateri kan. Jadi dia dari segi keselamatan murid tu terjamin. Dengan dipantau kumpulan guru, murid begitu teruja menghasilkan tembikar mengikut kreativiti masing-masing. Seramik apa? Seramik pasu. Seramik pasu. Okey, Zara seronok tak buat tu? Seronok. Seronok. Lagi? Berapa pasu dah Izara buat? Satu. Ni nak buat bentuk apa? Mangkuk. Mangkuk. Okey, dia nak buat mangkuk. Macam nak bagi kat siapa buat mangkuk ni? Nak hadiah dekat siapa? Dekat cikgu. Proses pengeringan dan penjemuran awal dilakukan di sekolah. Bagaimanapun proses pembakarannya tidak melibatkan murid dan dilakukan pihak Sofia Seramik. Dalam perancangan masa depan, tembikar yang dihasilkan itu akan dijual sebagai cenderahati dan keuntungan diperoleh akan dimasukkan ke dalam tabung PPKI. Hari kedua Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia AKM bertempat di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC di Kota Kinabalu berlangsung semalam. Antara pengisiannya ialah program Bual Bicara mengenai Sekolahku Sejahtera. Program Bual Bicara ini menampilkan timbalan pengarah bahagian perancangan pendidikan dan dasar pendidikan Dr. Mariam Othman dan dihoskan Azizur Rahman Haji Samian, Ketua Penolong Setiausaha Bahagian Psikologi dan Kaunseling KPM. Turut hadir menyaksikan sesi Bual Bicara ini, Timbalan Ketua Setiausaha Pengurusan KPM Ramzi Mansur, Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia Sektor Operasi Sekolah Dr. Nurisa Suhaili dan Timbalan Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sabah Muhammad Zaini Yanin. Majlis Perasmian Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia Peringkat Negeri Sabah telah dilakukan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob 2 hari lalu. Pameran ini berlangsung selama 3 hari dan berakhir hari ini. Betul kembali. Ini sesuatu yang patut merangsang kita untuk menjadi lebih kreatif. Sekumpulan pakar di Sepanyol menemui jalan untuk menukar sistem makanan kepada sesuatu yang lebih bermanfaat. Idea mengenainya dihasilkan oleh sekumpulan penyelidik dikenali sebagai 1C Circular Design Hub. Caranya ialah dengan menghancurkan sisa makanan itu sehingga menjadi halus seperti tepung. Semua bahan itu kemudian perlu dicampurkan dengan komponen lain bagi membentuknya seperti adunan. Hasilnya, mereka dapat mengurangkan pembaziran ke atas sisa makanan. We as a society, we produce a lot of waste related to the ocean, like mussel shells. So with this, we create powder, and then with this powder, we can transform it into a kind of ceramic.
Menurut kumpulan penyelidik terbabit, mereka kini sedang mencari rakan perniagaan bagi meningkatkan pengeluaran bahan berkenaan ke peringkat komersial. Laporan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB menyebut terdapat sekitar 930 juta tan sisa makanan dibuang di seluruh dunia pada tahun 2019. Ini satu lagi usaha yang boleh kita jadikan contoh. Seorang pelarian dari Ukraine menjual hasil lukisannya bagi mengumpul dana untuk membantu rakan-rakan senegara yang senasib dengannya. Yang lebih melegakan apabila semua bahan-bahan untuk lukisannya itu adalah hasil sumbangan daripada pembekal tempatan. Vladimir Naumenkov kini menetap di barat daya Victoria, Australia selepas meninggalkan tanah airnya Ukraine sebulan lalu. Menurut Naumenkov, ketika meninggalkan Ukraine, beliau dan isteri cuma membawa pakaian mereka. Двух стран, я не знаю. Там война, здесь тишина, покой. Не могли никак привыкнуть к покою, к тишине, вот, к природе. Selain Naumenkov dan isteri, terdapat 6 warga Ukraine menjadi pelarian di Warrnambool. Menurut Naumenkov, walaupun usahanya itu kecil, beliau gembira kerana dapat melakukan sesuatu yang bermakna. Boeing yakin mencapai sasaran untuk menjadi kapsul pengangkut kepada angkasawan untuk menetap di Stesen Angkasa Antarabangsa ISS. Tugas berikutnya ialah memastikan kapal angkasa Starliner mendarat dengan selamat di bumi selepas 5 atau 6 hari berada di ISS. Kenyataan itu dikeluarkan Boeing selepas kapal angkasa Starliner mendarat di makmal orbit itu semalam. 2 percubaan awal Boeing untuk menerbangkan kapal angkasa ke ISS gagal. Bagi percubaan ujian kali ketiga ini, tiada kru terlibat. Kejayaan ini dapat memastikan Boeing dapat bersaing dengan sebuah lagi syarikat penerbangan SpaceX yang mula menerbangkan kru NASA ke Stesen Angkasa Antarabangsa sejak 2 tahun lalu. Dalam keadaan semula jadi, minyak dan air tidak bercampur seperti ini, tetapi dalam keadaan di mana dia bercampur kerana ada tekanan dan sebagainya, dia akan membentuk emulsi. So ini akan berlaku kalau kita letakkan tekanan, contoh yang sama untuk pembuatan mayonis juga. Jadi untuk kita asingkan dia semula, boleh, dia akan membentuk air dan minyak di mana kita boleh asingkan dia gunakan chemical, bahan kimia juga. Okey, Petronas ada teknologi itu di kawasan atau di bahagian produksi minyak dan juga waktu extraction ataupun ekstraksi minyak daripada bawah laut. Jadi ini hanyalah contoh saja kita gunakan minyak yang digunakan di rumah. Sebenarnya minyak petroleum adalah berwarna gelap seperti ini. Okey. Ini adalah minyak petroleum sebenar daripada telaga Tapis. Sukan Si Vietnam, 2 lagi pingat emas diperolehi kontingen Malaysia hari ini. Pingat emas ke-39 negara disumbangkan atlet Muay Thai negara Ahmad Nur Iman Ahlif Rakib menerusi acara elit bawah 54 kg. Ahmad Nur Iman 18 tahun yang juga juara remaja dunia menupaskan peserta tuan rumah Yun Hon Fee 30-27 dalam aksi final hari ini. Sukan Si Vietnam kontingen Malaysia bersasarkan untuk meraih 36 pingat emas. Untuk pingat emas ke-38 negara, acara badminton acara beregu campuran menjadi tumpuan walaupun cuma untuk disahkan apabila 2 wakil Malaysia beraksi di perlawanan akhir, pemiliknya hanya dapat ditentukan selepas tamat 3 set perlawanan. Berlangsung di pusat Gymnasium Bak Jiang Hanoi, Malaysia awal-awal lagi mengesahkan pingat emas acara ini apabila perlawanan akhir beregu campuran menemukan 2 wakil negara Cheng Tang-ji, Pek Yeng Wei dan Ho Pang-roh Chia Yi-si. Tidak seperti dijangka, perlawanan tetap sengit. Tewas set pertama, Tang Jie Yang Wei bangkit pada 2 set berikutnya menang 15-21, 21-19, 21-13. Dia satisfy lah. Sebab tak tahu next kita boleh partner balik lagi ke tak. So ini memang perfect ending untuk kita lah.
Kali terakhir pasangan badminton beregu campuran memenangi emas di pentas Sukan C adalah 23 tahun lalu di Brunei. Sementara itu, skuad berbasikal negara menamatkan saingan dengan menambah 2 pingat perak menerusi Nur Aisyah Muhammad Zubir dalam acara lebuh raya individu sebelum catatan terbaik 3 pelumba negara turut meletakkan Malaysia di tempat kedua keseluruhan untuk pingat perak kedua negara. Hanya 88.5 km jarak perlumbaan perlu ditempuhi ke semua 29 peserta yang mengambil bahagian dalam acara lebuh raya wanita selepas jarak asal dipendekkan atas faktor cuaca. Dan seperti saingan lelaki, 3 pelumba Dilia Ayustina Priyatna dari Indonesia, Nur Aisyah Muhammad Zubir Malaysia dan pelumba tuan rumah Nguyen Titat berjaya membuat pecahan. Dengan kelebihan sehingga 1 minit dan 30 saat meninggalkan peloton, 3 pelumba ini bersaing menuju penamat dengan Titat berjaya mempertahankan pingat emasnya. Sementara Aisyah ceria meraih perak diikuti Dilia Gangsa. Syukur sangat-sangat sebab dalam keadaan usaha yang lepas kita dapat membuktikan yang kita juga boleh dapatkan pingat untuk Malaysia, untuk sukan berbasikal, terutamanya untuk rakyat Malaysia. Kejayaan itu turut meletakkan pasukan wanita kebangsaan menerusi gandingan Juba Somnet, Nur Aisyah Munirah, Siti Nur Adibah Akmal Muhammad Fuad dan Yong Zing Yi selain Aisyah di tempat kedua keseluruhan. Mereka tewas dengan perbezaan 0.04 saat berbanding pemenang pingat emas Vietnam 6 jam 42 minit dan 15 saat. Thailand memenangi pingat gangsa. Ini keputusan yang baru kami terima. Acara bola sepak skuad bawah 23 tahun negara terlepas peluang untuk meraih pingat gangsa. Skuad negara tewas 3-4 menerusi penentuan sepakan penalti selepas kedua-dua pasukan terikat satu sama tamat masa sebenar permainan. Perlawanan akhir untuk penentuan pingat emas lelaki tuan rumah Vietnam akan berdepan Thailand. Bahagian wanita, Vietnam memastikan pingat emas apabila menundukkan lawannya juga dari Thailand 1-0. Kelebihan bermain di hadapan penyokong sendiri sekali lagi memberi kelebihan kepada Vietnam. Hampir seluruh stadium Maidin berwarna merah, warna utama jersey pasukan bola sepak Vietnam. Awal permainan tandukan Duan Thi Van ditolak keluar oleh penjaga gol Thailand, Warapon Bunsing. Berikutnya, masih Vietnam yang menggasak. Ketangkasan Bunsing menghampakan Vietnam. Awal separuh masa kedua berpunca satu asakan balas pantas, Yun Do mudah melepasi perangkap offside Thailand termasuk penjaga golnya untuk disusuli satu tolakan mudah terus ke dalam gawang Thailand. Sudahnya, hampir seluruh stadium Maidin gamat. Keputusan kekal sehingga tamat permainan. Menang 1-0, ini pingat emas ketiga berturut-turut dimenangi skuad bola sepak wanita Vietnam dalam Sukan C. Thailand pingat perak. Bijak menggunakan peluang yang ada, seekor anjing di London United Kingdom kini menjadi bintang di media sosial. Puncanya kerana tuannya rajin mengambil gambar dan visual semasa membawa anjingnya berjalan-jalan. Saksikan. Assalamualaikum dan salam hormat.